mommy do my two-step. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. selaku pengacara dalam forum ini iaitu Nur Azri bin Sahari untuk menerangkan tajuk forum ini iaitu ancaman industri robotik terhadap pekerja dan graduan. Okey, yang pertama dari segi pengenalan dan latar belakang kajian, saya serahkan kepada Muhammad Firdaus bin Makyudin. Silakan. Okey. Assalamualaikum, saya Firdaus. Dan di sini kita dapat lihat dalam pengenalan di mana menurut kajian firma ekonomi Oxford, dianggarkan lebih 20 juta kerja sektor pembuatan seluruh dunia akan digantikan dengan teknologi robotik. So, statistik daripada kajian menunjukkan 1.7 juta pekerjaan pembuatan diambil alih oleh robot sejak tahun 2000. Termasuk 400,000 di Eropah, 260,000 di Amerika Syarikat dan 550,000 di China menurut kajian Azriana 2019. Okey, seterusnya kita akan tengok menurut laporan pemuda banyak menganggur dalam kategori 35 tahun ke bawah menurut kajian Rahmat Harun 2017. So ini menunjukkan bahawa kita punya graduan banyak yang kehilangan kerja ataupun tidak bekerja lagi lah. Seterusnya latar belakang kajian kita bincangkan pada hari ini ialah kita boleh lihat lah kat mana industri robotik pada masa kini memang meningkat naik. Dan kat sini dengan adanya latar belakang kajian ni kita dapat mengedarkan kita punya borang maklum balas untuk diedarkan kepada masyarakat untuk mengambil maklumat serta apa info yang mereka dapat setelah teknologi ini dibangunkan. Seterusnya kita akan bincang pasal perkara lain. So diteruskan oleh Azri. Terima kasih saudara Firdaus Makyudin. Okey, seterusnya kami akan menerangkan bahagian penyataan masalah dan objektif kajian dari segi ancaman industri robotik terhadap pekerja dan graduan. Saya mempersilakan Muhammad Ilmi Rasdan. Boleh teruskan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilmi Rasdan Muhammad Rashid. Okey, hari ini kita akan membincangkan tentang penyataan masalah dan objektif kajian. Penyataan masalah ada tiga, iaitu peluang pekerjaan berkurangan. Yang kedua, kekurangan pengalaman kerja. Dan yang ketiga adalah pekerjaan menjadi terhad. So, untuk objektif kajian yang kami lakukan adalah untuk mengkaji kesan penggunaan robotik di dalam sektor pekerjaan terhadap mereka graduan dan mencadangkan penyelesaian kepada isu lambakan graduan. Seterusnya saya serahkan kepada Ketua. Okey, terima kasih saudara Ilmi. Okey, seterusnya saya lebih menyukai dan ditujukan kepada metodologi kajian iaitu saudara Izzuddin. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin akan berbincangkan tentang metodologi kajian. Untuk metodologi kajian ni lebih kepada kaedah atau cara-cara macam mana kita nak lakukan kaji ataupun mengkaji tentang ancaman robotik terhadap pekerja dan juga graduan. Okey, untuk yang pertama kita akan memilih dulu tajuk dan juga isu semasa. Isu semasa atau pada hari ini apa yang berlaku dekat pada kilang ke dekat mana-mana lah. Asalkan dia kita dapat tahulah apa punca, macam mana kita nak tahu kesan dia penggunaan robotik yang terlalu banyak sampai pekerja dan juga graduan susah untuk dapat kerja. Seterusnya kita juga membuat soal selidik dalam Google Form untuk diberi kepada orang awam supaya kita dapat tahu apa pendapat orang awam itu. Itu saja. Dan saya serah kepada saudara Azri.
Okey, terima kasih Saudara Izzuddin. Okey, dalam setiap tajuk dan setiap forum pasti akan ada munculnya sesuatu definisi, iaitu definisi kata kunci yang berkaitan dengan tajuk kami, iaitu ancaman industri robotik terhadap pekerja dan graduan. Okey, saya mempersilakan Muhammad Firdaus Nasripan untuk menyampaikan sedikit dua kata. Silakan. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis kita iaitu Saudara Azri. Okey, di dalam kajian ini kami telah mendapat beberapa kata kunci untuk kajian inilah. Terdapat 4 perkataan iaitu industri, robotik, pekerja dan juga graduan. Yang mana setiap ini terdapat definisinya tersendiri. Baiklah, untuk industri, definisi industri itu sendiri adalah perusahaan ataupun biasanya secara besar-besaran untuk membuat, menghasilkan atau mengeluarkan barangan. Manakala definisi untuk robotik pula adalah bidang sains yang berkaitan dengan reka bentuk, pembuatan dan penggunaan robot. Perkataan yang seterusnya ialah pekerja. Pekerja didefinisikan sebagai orang yang bekerja lazimnya untuk mendapat bayaran atau memperoleh pendapatan. Orang yang memegang yakni sesuatu jawatan yakni dalam perkhidmatan awam atau swasta. Dan perkataan yang terakhir adalah perkataan graduan. Graduan didefinisikan sebagai mahasiswa yang menerima ijazah pada hari penyampaian hadiah. Semua ini dirujuk daripada Kamus Dewan edisi keempat Dewan Bahasa Pustaka. Sekian saja dari saya kembalikan kepada pengurusi majlis. Okey, terima kasih Saudara Muhammad Firdaus Nasripan. Okey, saya teruskan dengan dapatan kajian yang akan dibimbing oleh Saudara Muhammad Afiq Iman. Silakan. Terima kasih pengurusi majlis. Dapatan kajian ini adalah hasil daripada kajian yang telah kami jalankan melalui aplikasi soal selidik iaitu survey Google Form yang kami sebarkan melalui media sosial, dan setakat ini terdapat 67 orang responden yang telah menjawab dan mengisi survey Google Form tersebut. Kami telah menyediakan beberapa soalan untuk mereka menjawab, sama ada mereka bersetuju atau tidak dan lain-lain lagi. Setakat ini itu saja. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Okey, terima kasih. Setakat ni berapa tadi untuk dapatan kajian dari segi Google Form yang kita dapat daripada social media? Setakat ni baru 67 orang. 67. Kiranya ada limit dia lah ke unlimited ni? Limitnya 50 tapi ada terlebih Tapi sikit. ambil lebih untuk selamat lah. Ya, betul. Okey, terima kasih Saudara Rafi. Okey, seterusnya saya mempersilakan Saudara Izzuddin untuk membimbing cadangan penambahbaikan. Silakan. Okey, terima kasih. Untuk penambahbaikan atau cadangan, yang pertama kita ada terbahagi kepada dua, iaitu pekerja dan juga graduan. Untuk pekerja pula, penambahbaikan adalah kita perlu kurangkan penggunaan robotik pada setiap syarikat, especially ataupun terutamanya syarikat yang menghasilkan produk yang banyak, kuantiti yang banyak, tapi kita boleh gunakan juga tenaga manusia. Sebab di situ kita dapat tahu bila gunanya tenaga manusia, kita dapat lihat kemahiran dan juga kebolehan pada pekerja lah. Itu yang paling baik lah untuk kita buat. Cadangan yang kedua pula, kita perlu meningkatkan harga pasaran untuk penggunaan robotik. Biasanya kalau kita guna robotik ni, dia memang memudahkan kerja, tetapi susah untuk pekerja dapat peluang pekerjaan di mana-mana sektor awam ataupun syarikat yang besar lah. Susah sikit untuk jana pendapatan seharian lah. Bagi graduan pula,
apa yang paling bagus ataupun yang paling baik sekali adalah setiap graduan kalau boleh belajar bersungguh-sungguh dan cuba cari ilmu macam mana nak bekerja dalam sektor mana-mana. Sebab kadang-kadang bila adanya pekerjaan baru, kadang ada setengah graduan dia tak dapat. Sebab apa? Sebab yang pertama dia susah nak buat kerja tu sebab dia tak tahu apa yang syarikat tu buat, apa yang syarikat tu menghasilkan produk tu. Itulah saja. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Saudara Izzuddin. Okey, dalam tajuk ini pasti kita akan dapat simpulkan tentang berkaitan ancaman industri robotik terhadap pekerja dan graduan. Okey, saya serahkan kepada Saudara Afiq untuk menerangkan dan menyimpulkan sedikit dua kata tentang ancaman tersebut. Silakan. Okey, terima kasih Pengerusi Majlis. Kesimpulan yang kami dapat ialah teknologi robotik ini dia tidak memberikan impak negatif saja, dia juga mampu memberi kebaikan tersendiri. Seperti dapat membantu dan menambah kebaikan sejahtera serta keselesaan kepada manusia, iaitu dia memberikan impak positif lah kepada manusia. Penggunaan robot memudahkan urusan seharian manusia dalam pelbagai bidang. Namun demikian, penggunaan robotik haruslah dikawal agar dapat mengelakkan kesan negatif dan dapat mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Afiq Iman. Okey, di sini kami telah memberi idea-idea dan cadangan yang terbaik untuk ancaman industri robotik terhadap pekerja dan graduan. Okey, sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.